Salam sejahtera semua. Hari ini kita sambung dengan vektor dalam satah kartis. Okey, mari kita tengok apakah dia vektor dalam satah kartis. Okey, sebut aja vektor dalam satah, sebut saja satah kartis. Kita kena ingat dalam kepala mesti ada grid dan juga mesti ada paksi X dan juga paksi Y. Okey, katalah saya ada satu titik di atas satah kartis ini. Okey, titik H. Boleh nyatakan pada saya apakah koordinat titik H? Okey, bagus. Okey, macam mana kamu dapat koordinat titik H? Okey, macam mana kamu kira? Kamu akan kira daripada asalan kan? Okey, dia titik H ini adalah dua kotak dari asalan dan juga kemudian dia ke atas 7 kotak. Jadi koordinat dia adalah 2, 7. Okey, itu bagaimana kamu dapat koordinat 2, 7, koordinat H. Okey, nampak tak kamu kat sini ada arrow yang berwarna merah. Itu adalah pergerakan bagi titik H. Dia bergerak 2 unit ke kanan, kemudian 7 unit ke atas. Okey, dan ini adalah vektor di dalam satah kartis. Okey, satu ni vektor ni dia selari dengan paksi X, yang lagi satu ni vektor ni dia selari dengan paksi Y. Okey, mari kita lihat apakah mereka. Okey, bagi vektor yang selari dengan paksi X tapi magnitudenya 1 unit, kita panggil dia sebagai vektor I. Okey, mana vektor I? Vektor I adalah ini, nampak? Ini adalah vektor I. Dia hanya 1 unit sahaja dan dia ke kanan. Okey, yang itu adalah vektor I. Okey, vektor yang selari dengan paksi Y pula tapi dia mempunyai magnitude 1 unit, kita panggil dia sebagai vektor J. Yang mana vektor J? Okey, ini nampak? Okey, ini adalah vektor J. Dia bergerak ke atas sahaja tapi magnitude dia 1 unit. So itu adalah vektor J. Okey, sekarang vektor I dengan vektor J ni kita boleh tulis dia dalam bentuk vektor lajur. Okey, macam mana vektor lajur ni ditulis? Okey, kita tengok vektor I. Vektor I ni kita boleh tulis sebagai 1, 0. 1 ni mewakili pergerakan dia ke kanan. Dan yang 0 ini adalah pergerakan dia yang tidak ke mana-mana. Tak ke atas dan juga tidak ke bawah. Untuk yang selari dengan paksi Y ini. Maka I ini kita tulis dia sebagai 1, 0. Sebab dia bergerak ke kanan sahaja 1 unit. Itu dan ini adalah vektor lajur. Bagaimana dengan vektor lajur untuk J? Okey, vektor lajur untuk J pula adalah 01. Kenapa 01? Kerana dia hanya bergerak ke atas 1 unit sahaja. Jadi X-nya tu 0 dan yang Y-nya kita tulis 1. So yang atas ni adalah pergerakan dia pada paksi X dan yang bawah ini pergerakan dia pada paksi Y. Okey. Dan ini adalah bentuk vektor lajur. Okey, lagi satu sekarang saya nak tanya, apakah dia ini? Okey, yang ada palang ni. Palang I dan ada palang J. Apa tu? Ya, itu adalah magnitude. Jadi magnitude untuk vektor I adalah 1 unit kerana nampak dia ada satu kotak sahaja dan magnitude untuk vektor J juga adalah 1 unit. Okey, sekarang kita ada dua vektor kan tadi. Okey, kalau daripada pelajaran yang sebelum ini, hasil gabungan kedua-dua vektor I dengan J ini akan menghasilkan satu vektor paduan. Okey, apakah vektor paduannya? Okey, vektor paduan dia adalah itu. Nampak? Yang garis hijau. Iaitu bermula daripada O berakhir di titik H. Okey, ini adalah vektor OH. Jadi vektor OH tu adalah gabungan dua vektor yang selari dengan paksi X dan atau paksi Y. Okey, jadi itu kita panggil dia sebagai vektor H dalam kes ini. Okey, dan vektor OH juga boleh kita tulis dalam sebutan I dan juga J. Sebagaimana kamu tulis? Kamu akan tulis dia
Ini 2i tambah 7j. Okey, sebab apa 2? Sebab ni 2 kotak ke kanan. Kenapa 7? Sebab 7 kotak ke atas. Ya? So itu adalah vektor OH. Okey, sekarang kamu dah ada vektor OH tadi, iaitu 2i tambah 7j. Okey, sekarang bagi tahu saya, apakah ini? Ya, ini adalah magnitude bagi vektor OH. Macam mana nak kira magnitude? Seperti sebelum ini, kita gunakan teorem Pythagoras. Okey, teorem Pythagoras mengatakan bahawa ini 2 ni, x ini x-nya adalah 2. Ya, ini adalah 2. So, 2 kuasa 2 tambah dengan ini y dia 7. Jadi 7 kuasa 2. Okey, maka magnitudenya adalah set 53 unit. So, itu cara nak mengira magnitude bagi vektor OH. Okey, seterusnya saya nak kamu cuba ini terlebih dahulu. Kamu boleh pause video ini dan kemudian kamu boleh cuba, kemudian sambung balik dan semak jawapan kamu. Okey, jadi kita ada 3 titik, S, M dan juga R pada satah kartis ini. Apa yang dia nak ni? Dia suruh ungkapkan vektor-vektor berikut dalam bentuk xi tambah yj. Dan juga ini adalah vektor laju. Okey, jadi apa vektor dia yang dia nak ni? Okey, dia nak suruh kamu cari vektor OM, vektor OS dan juga vektor OR. Okey, mari kita cek. Mari kita semak vektor OM. So, vektor OM itu mempunyai koordinat negatif 2, negatif 4. Maka vektor OM-nya kita akan tulis sebagai negatif 2i tolak 4j. Dan bagaimana bentuk laju? Ya, itu adalah vektor dalam bentuk laju. Negatif 2, negatif 4. Okey, OS. Koordinat OS apa? Koordinat OS adalah negatif 4, 3. Maka vektor OS tu boleh ditulis sebagai negatif 4i tambah 3j. Dan ini adalah dalam bentuk vektor laju. Okey. Seterusnya, vektor OR. R itu mempunyai koordinat 7, negatif 3. Maka vektor OR boleh ditulis menjadi 7i tolak 3j dan bentuk lajunya adalah 7, negatif 3. Okey, bagus tahniah kalau kamu betul semuanya. Okey, seterusnya apa yang dia nak? Gambar rajah yang sama juga. Dia suruh cari magnitude bagi vektor-vektor di atas. Magnitude nampak ini simbol dia ada palang. Ini adalah simbol untuk magnitude bagi vektor. Okey, so sekarang magnitude bagi vektor OM. Macam mana nak kira? Okey, sama. Okey, oleh kerana x-nya negatif 2 square tambah negatif 4 square gunakan teorem Pythagoras. Okey, teruskan pengiraan, kamu akan dapat set 20. Tapi set 20 ini bukan yang paling ringkas cara menulisnya. Kamu kena ingat 20 ini adalah 4 darab dengan 5. Maka set 4 kita boleh tukar menjadi 2 dan 5 itu kita kekalkan dia dalam bentuk set. Okey, bagi vektor OS pula, magnitudenya adalah berapa? Kamu dapat berapa? Kalau kamu dapat 5, betul lah. Kerana negatif 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2, kamu dapat 25 dan set 25 adalah 5 nilainya. Kemudian vektor OR pula. Okey, itu dia. Dan set 58. Tak boleh diringkaskan lagi dah. Okey, jadi kita tinggalkan dia menjadi set 58 sahaja sebagai jawapan. Okey, bagus. Okey, seterusnya kita lihat. Okey, ada 4 vektor di sini. Vektor A, nampak? Vektor A, vektor B, vektor C dan juga vektor D. Okey, apa yang dia nak ni? Okey, dia nak kamu ungkapkan setiap vektor dalam bentuk xi tambah yj dan juga dia suruh kamu cari apa ni? Magnitude. Betul, magnitude bagi vektor A, B, C dan juga D. Kamu boleh pause video ini
Kamu boleh cari jawapan dia, kemudian sambung balik untuk menyimak jawapan kamu. Okey, mari kita simak jawapan. Okey, bagi vektor A. Mana vektor A? Ini vektor A. Okey, nampak? Tengok anak panah, dia bermula daripada titik ni, titik yang ini, dan dia berakhir di sini. Okey, maksudnya sekarang vektor ini, okey, dia bergerak 2 unit ke kanan, kemudian 2 unit ke bawah. Okey, bagaimana kamu menulisnya? Kamu akan tulis jawapan A, vektor A sebagai 2I tolak 2J. 2 unit ke kanan, 2 unit ke bawah. Okey. Magnitude bagi A pula adalah, ini adalah X dia. Ini X, X-nya 2. Ini Y, Y-nya negatif 2. Okey, kamu selesaikan pengiraan, kamu akan dapat ini 2 set 2. Ingat, 2 ni sebab kat sini 8 ini adalah 2 darab 4. Okey, punca kuasa 4 adalah 2. Yang lagi satu, set 2. Okay, so ini adalah magnitude bagi vektor A. Okay, bagaimana vektor B? Okay, vektor B, semak ya. Okay, vektor B kita akan tulis dia sebagai 1I tambah 4J. Kerana apa? Dia bergerak 1 unit ke kanan, kemudian 4 unit ke atas. Jadi, 1I tambah 4J. Magnitudenya berapa? Okay, magnitudenya adalah ini. Ini X. Ini Y. Kamu akan dapat set 17. Boleh kecil lagi? Tak boleh. Ini dah paling ringkas, set 17. Okey, C pula. Vektor C. Okey, ini dia bergerak 4 unit ke kanan, kemudian 1 unit ke bawah. Bermakna C ni boleh ditulis menjadi 4I tolak 1J. Apa magnitude dia? Magnitudenya adalah 4 kuasa 2 tambah dengan negatif 1 kuasa 2. X-nya 4. Y-nya negatif 1. Okey, teruskan. Kamu akan dapat sama. Set 17 juga. Okey, last sekali D. Okey, D adalah vektor 3I tambah dengan 4J. 3 unit ke kanan, 4 unit ke atas. Magnitudenya berapa? Ya, magnitudenya adalah 5. Kalau kamu dapat jawab semua dengan betul, tahniah. Okey, kita seterusnya. Kita pergi kepada vektor unit dalam arah suatu vektor. Apa dia ni? Okey, mari kita lihat penyataan ini. Okey, jika vektor R adalah Xi tambah Yj, maka vektor unit dalam arah R adalah, ini vektor R bahagi dengan magnitude bagi vektor R. Okay, ataupun ianya boleh ditulis sebagai, nampak ini adalah vektor R. Daripada mana vektor R? Ni, dibagi kat sini. Ini vektor R. Kemudian bahagi dengan, okay, ini cara pengiraan magnitude bagi vektor R. Faham ke tidak ni? Okay, mari kita tengok lagi sekali. Okay, ini apa? Yang bulat ni. Okay, ini adalah simbol untuk vektor unit dalam arah R. Kalau vektornya vektor A, maka sini akan disebut vektor unit dalam arah A. Oleh kerana ini vektor R, so ini adalah vektor unit dalam arah R. Kamu nampak ada simbol kecil ke atas semacam umbrella. Okay, itu adalah vektor unit. Kemudian, apa dia ni? Ini adalah vektor R. Okay, vektor R yang diberi itu sendiri. Dan akhir sekali, yang bawah ni apa? Penyebut ni? Okey, ini adalah magnitude. Simbol untuk magnitude vektor R. Okey, nampak? Ini cara. Ataupun ini boleh ditulis menjadi Xi tambah Yj per dengan punca kuasa 2X square tambah Y square. Okey, mari kita tengok contoh pengiraan vektor unit. Okey, kita tengok. Okey, cari vektor unit dalam arah vektor A. Mana vektor A? Tak nampak pun? Okey, itu adalah vektor A. Ini 2I tolak 2J. Okey, kalau dia minta vektor unit, maknanya kamu kena ada vektor A itu sendiri dan juga magnitude dia. Mana magnitude? Ini magnitude. So, sekarang ni kita kira magnitude bagi vektor A. Kita kira magnitude bagi vektor A ini. Okey. Dapat 2 set 2. So, ini adalah magnitude. Kemudian nak buat apa? Kita gantikan ke dalam atas ni. Dan juga ini gantikan bahagian penyebut dia. So,
vektor unit dalam arah A, apa simbol dia? Itu. Nampak? Yang ada umbrella mesti tulis ada umbrella. Nampak aja topi ni. Kalau saya panggil hat, topi. Vektor A, ini ada topinya, itu merujuk kepada vektor unit. So, itu adalah sama dengan, nampak? Ini adalah vektor A sendiri. Kita tulis vektor A sendiri dan ini adalah dia punya magnitude. Okey, boleh tak ini direngkaskan? Okey, kita boleh pecahkan sebab dia ini pecahan kan. Jadi kita boleh juga tulis dia menjadi 2i per dengan 2 set 2 tolak dengan 2j per 2 per set 2. Maka ini boleh diringkaskan menjadi 1i per set 2 tolak dengan 1j per set 2. So ini adalah vektor unit dalam arah A. Okey. Okey, itu sahaja buat kali ini.